Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar usaha-usaha MA? Tajahai, wanakan. Tepukan untuk anda semua. Saya perkenalkan diri, nama saya Alawiyah Muhammad Ali, Business Partner kepada Nazmi Osman. Saya disponsor dalam bisnes yang cukup unik ini oleh FDD Ismarizan dan Rasmizan. Upline sponsor kami seterusnya ialah Diamond Editan dan upline seterusnya adalah Crown Ambassador Peter Lee. Satu tepukan. Kami dibimbing, diberi tujuh ajar motivasi sepenuhnya oleh founders Damai Syarul Fahmi dan Mazatul. Satu tepukan. Dan mentor kami semua yang sentiasa memantau kami adalah founders Damai, Ayah anda Haji Abdullah dan Bonda Haja Mariam. Satu tepukan yang gemuruh untuk mentor kami. Thank you kepada MA Malaysia, thank you kepada para Diamonds, thank you kepada para Crown Ambassador dan thank you kepada para hadirin sekian. Saya difahamkan anda datang daripada jauh. Ada pemimpin yang datang daripada Borneo, Sabah dan Sarawak. Ada pemimpin datang daripada utara, 5 Nampas. Tahniah untuk anda semua, terima kasih semua. Saya mula-mula nampak MA apabila saya menggunakan roll-on. Saya pengguna roll-on 10 tahun, beli dengan harga customer. Pada satu hari saya nak beli dekat internet, saya terjumpa satu blogspot dan tulis MA Business Owner. Jadi dekat situ saya tertarik dengan statement tu. Saya contact upline sponsor saya, show me marketing plan. So bila beliau tunjuk marketing plan, Nazmi nampak, kalau kita buat MA, kita boleh dapat banyak duit, dia kata. Jadi satu tepukanlah untuk Nazmi. Ketika saya jumpa MA, ketika tu saya dah ada 5 butik pakaian borong. So agak-agak nak buat MA tak? Satu kedai nak buka lebih 100,000 modal dia. Nak buka bisnes MA modal hanya RM60. Kalau dia punya apa? Untuk dia punya rolling capital dia 1 bulan RM60,000, MA zero. So anda nak pilih mana? Nak bisnes pakaian ke nak bisnes MA? Nak bisnes konvensional ke bisnes MA? Tepukan dulu untuk MA. So tindakan pertama, apabila kami dah buat keputusan untuk buat bisnes MA ni, kami buat keputusan untuk tukar barang daripada jenama X kepada barang MA. Tadi pun kita dengar Managing Director Mike Tau kata, buy and try. Very simple business, buy and try dan kita duplikatkan kepada kita punya customer, betul tak? Sampai bila nak guna barang? Sampai bila-bila, sampai kapanpun, sampai mati, sampai anda dapat menjiwai produk tu. Bagaimana nak menjiwai produk tu? Sampai bila tengok barang tu kita nampak hope. Sampai bila kita nampak barang tu, kita nampak beres, kita rasa geli geleman, kita rasa allergic dan gatal-gatal dalam satu badan. Itulah sampai kita dapat menjiwai. Sebegitu anda pasti capai diamond. Tepukan dulu tu anda. Dan walaupun saya sebenarnya daripada usia 4 tahun saya ditinggalkan oleh arwah ayah dan mak membesarkan kami 3 anak beranak dengan ambil upah jahit pakaian. Jadi daripada darjah 1 mak memang dah didik dah. Mak dah didik, tolong balik je sekolah, saya kena sembat baju, kena jahit butang, kena jahit tepi, saya kena bungkus air batu, jual air batu. Jadi saya dah biasa dah. Kalau dalam ilmu perniagaan, sampailah saya bekerja dalam sektor government, kemudian saya buka bisnes pakaian. Kalau ilmu perniagaan tu memang ada, tapi MA adalah satu bisnes yang sangat unik. Bila kita buat keputusan untuk buat bisnes MA, kena balik ke basic, kena jadi orang zero. Jadi kami pun menuntut ilmu, kami berulang alik pada peringkat awal, kami berulang alik ke Pulau Pinang, menuntut belajar training dengan mentor kami selama 2-3 bulan tu, tiap-tiap minggu turun Penang.
Dan sampai sekarang pun kami turun setiap bulan ke Pening. Satu tepukan untuk mentor saya. Dan mana-mana rally yang MW adakan rally, yang mana upline kita, yang mana mentor kita sediakan, saya tak pernah miss daripada hadir program-program ni. Hebat tak? Hebat tak MW? Okey, belajar dan terus buat. Anda tak perlu pandai, anda tak perlu pandai dalam bisnes ni. Apa yang anda belajar satu, terus buat. Belajar dan terus buat. Dan inilah yang saya teruskan. Kalau anda lihat gambar yang di bawah sekali sebelah kanan tu, itu rumah panjang yang telah dihadiri oleh Tuanku Duli Yang Maha Mulia, Pertuan Agong kita dekat Sarawak. Ingat tak gambar ni? Depan gambar rumah panjang ni ada sungai. Tuanku kita tengah pancing ikan. Saya dah sampai dah buat aktiviti dekat sana. Kalau nak buat aktiviti ni dekat Sabah Sarawak ni, especially orang Sarawak, minta maaf orang Sarawak ya, daripada satu bandar ke bandar ni kena naik sampai 3 kali feri. Itulah cabaran yang ada dekat membina orang Sabah Sarawak. Dan selepas setiap kali program kita akan ambil kesempatan, ambil peluang untuk coaching dengan, saya akan ambil peluang untuk coaching dengan founder daripada Shah Family dan mentor kita. Satu tepukan untuk mereka. Tepukan. Tak dengar, sorry. Okey. Oi, ini diorang terkejut lah dengan suara saya. Langsung terus backup. Anda okey lagi ke? Anda boleh tahan ke? Sebab kita punya ni pun dah boleh tahan dengan suara saya. Awak boleh tahan ke? Okey, mana nak tunjuk ni? But we just give us a few more seconds so that we can reboot the things. Okey. Ketika saya ada 5 kedai butik pakaian borong tu, saya kumpulkan anak-anak ada 4 orang. Saya kumpulkan diorang ni, saya cakap dia, Umi dah ada 5 dah kedai. Jadi sekarang ni, Umi nak ambil anak-anak, ambil seorang satu kedai, satu untuk Umi. Bahagian production, supplier, Umi handle. You all satu kedai handle sendiri. Itulah sebab walaupun anak-anak belajar sampai universiti, ijazah pun bukan satu jaminan you boleh hidup selesa dan mewah. Duduk dekat KL, betul tak? Tak boleh hidup selesa dengan mewah. Jadi saya kata you kena buat something, you kena ada bisnes. So anak-anak kata, oh Umi saya tak minat lah bisnes pakaian. Ni bisnes orang perempuan, dia kata. Sebab anak saya 3 lelaki 1 perempuan. So tanya anak perempuan pun, dia tak mau. Dia kata kalau Umi jual aksesori bintang-bintang, okey lah, dia kata. Pakaian tak mau. Jadi saya fikir, oh ini bisnes kita tak boleh wariskan. Tapi bila kita lihat Daik Mei, bisnes Daik Mei boleh wariskan. Tepukan dulu Daik Mei. Pass on to the legacy, right? Itu lah sebelum ada John and Wayne. You buka kedai baju, right? Dan kedai. Hari ini dalam sejarah, saya pergi rally Amway. Inilah kali pertama bila dia cakap dia backup. Dalam history yang ada. It's not moving there, man. You can say next. Next slide. Cannot. You can use voice control. Okay, next slide. Yeah, the press the slide for you. Ada before this. That's before. That's after. Another one before this. Okay, slide yang sebelum tadi. Slide yang sebelum tadi. Ini. Okay, cerita tak habiskan. Okay, thank you. Dan ramai orang buat email tapi tak meningkat. Ramai orang buat email tak percaya. Sebab inilah yang paling sukar nak buat. Sebab bila kita postmortem dengan upline, apa yang kita kena cakap dengan upline, apa yang saya perlu buat? Adakah kita buat? What's wrong with me? Apa kesilapan saya? Apa yang saya perlu perbaiki? Itulah ramai yang tak boleh buat. Kalau anda boleh pergi postmortem dengan upline, insya-Allah pasti dapat. So satu hari, hotel daripada Diamond cakap dengan saya, Kak Ya, pada sini dah tiba masanya untuk you all buka house meeting sendiri.
Jadi ini sebenarnya rumah kat lama kami dekat Gombak ni. Kalau rumah Gombak kami ni walaupun rumah corner tapi memang tak rupa rumah sebab saya bisnes. Masuk dalam tu memang stok. Kain-kain baju stok memang banyak. Kalau parking memang tak ada. Saya balik malam, saya sendiri kena parking belakang rumah atau pergi padang. Parking penuh. Jadi kami serius untuk buat bisnes ni. Kami beli rumah lain sebab nakkan parking luas. Dan rumah kami depan padang, parking luas, ujung tu ada round boy. Jadi banyak parking boleh masuk. Jadi untuk memudahkan tetamu-tetamu datang rumah. Dan inilah rumah kami. Alhamdulillah, ngam-ngam. Malam pertama ID siapkan rumah. Rumah tu siap. Honor Sahabat Naman datang KL dan ajak beliau merasmikan malam pertama dekat sini. Dan sekarang kami dah buka house meeting dah dekat rumah. Kalau ikut comfort zone, saya sebagai tauke kedai, ramai saudara mara saya kata, bodohnya Pak MW, dah jadi tauke, duduk diam-diam kat kedai, dapat duit, goyang kaki, kau terhege ke sini, terhege ke sana, malam bawa balik. Jadi saya banyak dapat rejection. So memang asalnya memang suka nak keluar daripada comfort zone ni. Tapi saya nampak MW untuk masa depan saya. Saya keluar buat aktiviti ni memang tengah panas sampai pergi ke tepi-tepi gunung berjalan. Kalau nak pergi bandar ke bandar tu memang kena lalu sungai berkali-kali. Kadang-kadang buat demo sampai 16 orang datang, satu orang pun tak beli. Jadi bila dapat cabaran macam tu, masuk kereta saya nangis. Bila masuk kereta je nangis, teruslah saya dapat kata-kata daripada saudara-saudara, kau bodoh Pak MW. Jadi saya nangis masuk kereta. Jadi bila saya dapat cabaran macam tu, saya sedih macam tu, orang pertama saya cari si Bu Fahmi. Jadi dia cakap, Kaya buka CD, dengar CD, dapat cabaran dengar CD. Jadi dalam kereta saya memang banyak CD, dapat cabaran buka CD, dapat cabaran buka CD. Tepukkanlah dulu tu MW. Ini adalah perjalanan yang kami lalui. Melalui jalan tanah, jalan berlopak-lopak. Kalau nak kata anak buah buat kereta tu terrantukkan kepala dekat bumbung kereta tu banyak kali dah. Sampai rasa dulu leher jinjang, sekarang dah pendek dah. Ada satu jalan tu dia macam roller coaster, turun naik. Masa nak pergi tu anak buah kata, Umi dia kata, orang panggil Umi. Umi dekat hutan ni ada harimau dia kata. Okey, harimau. So malam buat aktiviti dekat kampung tu, malam pun balik. Lalu jalan yang sama, gelap gelita tak ada apa-apa. Masa dah berjalan balik, anak buah kata, nanti kalau Umi nampak ada benda terbang-terbang, diam-diam aja. Kalau ada bau wangi atau busuk, Umi diam juga. Okey. So dia pun naik, kami konvoi 2 kereta. So dia naik, sampai masa dia naik turun, satu tempat naik tu, kereta tak boleh naik. Dia kata, macam mana kereta tak boleh naik ni? Rasa berat macam batu. Dia kata, tak pernah terjadi macam ni. Jadi dia try tak boleh, kereta undur. Jadi kereta belakang, dia terpaksa undur lagi ke belakang. Jadi last pun tak boleh naik. Dia kata, boleh tak Umi, masa susah yang anak perempuan saya, Nazmi pun tak ikut. Jadi dia kata, Umi pindah kereta belakang. Jadi masa saya jalan pindah kereta belakang yang gelap gelita tu, saya rasakan dalam otak saya ada harimau, ada hantu. Sampai jalan ni kaki rasa tak pijak dekat bumi. Sampai jalan tu nak pergi ke kereta belakang tu, ya Allah, rasanya tak sampai-sampai. Saya kata kalau saya jumpa hantu, saya boleh sponsor dia. Tapi kalau saya jumpa harimau, itu harimau yang sponsor saya. Saya lepas tu kan taubat nasihat. Derajat pergi situ, tak mau pergilah. Itu sekarang dia yang teruskan servis dekat situ. Tapi inilah hasil dia, bagus tak? Pemandangan yang menakut-nakutkan itu Allah ganti dengan pemandangan begini, bagus tak? So lepas ni nak terima tak cabaran? Emil bayar kita dengan melancong begini VIP, bagus tak? Tepuk dulu untuk Emil. Ini naik ferry, ini lagi satu. Anak buah kata, okey Umi, jom kita minggu depan, nanti lain kali Umi datang, kita pergi servis, kita naik express. Saya kata naik express, okey. Saya lepas tu bila sampai kat tepi ni, saya kata mana express? Dia kata inilah express. Saya kata lah, saya terbayang bas express.
Rupanya kena naik itu express. Dekat tepi tu lebar dia saya rasa adalah 1,5 kaki. Masa jalan tu angin kuat, saya rasa macam geli kaki ni kan. Nak jalan tu licin sikit. Lepas tu tanya anak buah, dalam sungai ni ada buaya tak? Banyak Umi, dia kata. Oh, lepas tu kaki saya lagi geli. Saya laju. Tu sebab saya sampai dulu dekat pintu. Diorang boleh gambar-gambar lagi. Tapi hasilnya dapat naik cruise. Bagus tak? Tepuk lagi Kak Emre. So ini kereta pengusaha. Sebelah kiri ialah kereta pengusaha pakaian borong. Sebelah kanan kereta pengarah. Ini sebelum MB. Tapi bila buat MB dapat kereta ni. Bagus? Bukan nak cerita kereta ni beli new brand car ke apa, bukan. Saya nak cerita dah lah kereta ini kan. Saya nak cerita ialah saya beli tahun 2018 kereta Merc. Tahun 2020 kami capai diamond. Kami dah clearkan semua hutang kereta Merc new brand car. Dan kami beli pula Alphard. 2 tahun setengah kami dah selesaikan hutang Alphard. Dulu semasa bisnes pakaian, inilah kerja saya salah satunya. Buat design. Kadang-kadang laku, kadang tak laku. Tapi saya akan buat design. Tapi bila buat bisnes MA, kita dah ada designer dah yang boleh merealisasikan kita punya impian kita. Tepukkanlah dulu untuk upline dan untuk MA. Dan ini adalah keluarga MA. Saya bisnes pakaian, saya tak ada kawan. Customer datang dan pergi, tak ada kawan. Dalam bisnes MA, walaupun saya tak kenal dengan saya punya pemimpin, saya punya upline, saya punya mentor, saya tak kenal dengan anak buah, tak kenal, tak ada darah daging, tak ada hubungan apa-apa. Tapi dalam MA kami jadi satu keluarga. Kami makan sama-sama, kami tinggal sama-sama, kami shopping sama-sama. Tepukkan dulu untuk MA. Dan inilah reward yang kami dapat. Reward daripada MA apabila kita meningkat. Ini ketika kami dapat Founders Executive Diamond. Dan ini adalah keluarga kami. Anak pertama kami, suami isteri accountant. Sekarang menantu dah full time buat MA. Dah capai jadi FDD dan layak melancong. Anak nombor 2 kami, suami dan isteri QS. Sekarang buat MA dah jadi New Supplier Direct. Anak ketiga, cikgu sekolah dan dah jadi 15%. Tinggal anak bongsu lagi yang belajar. So ini adalah pencapaian. So MA bukan hanya bagi reward kepada kita, tapi bila anak kita cemerlang, MA bagi reward kepada anak kita. Inilah family. Dan saya cakap anak saya, apply lah beasiswa. Kalau tak dapat, tak apa, MA ada. Satu tepukan lah. Sekarang sama belajar dekat UIA Kuantan. Dan bukan MA saja yang reward kita. Downline kita, rakan-rakan kita, semua pun bagi kita macam-macam reward dan hadiah. Satu tepukan. Ini yang saya ingat kata-kata. Tadi kita dengar perkongsian daripada Diamond Ayu. Pelbagai cabaran dia terima. Kita kena ingat, kita buat saja. Kadang-kadang rezeki tu Allah yang atur. Kadang-kadang Allah bagi kita rezeki kerana usaha kita. Kadang-kadang Allah bagi kita rezeki kerana cabaran-cabaran yang kita dapat. Kita keluar ikut pintu depan rumah cari rezeki, tak tentu rezeki datang ikut pintu rumah. Kadang-kadang dia datang ikut pintu belakang, daripada tingkat, daripada gubuk. Kita tak tahu. Sebab saya selalu pegang kata-kata Ibu Fahmi, fikir apa nak buat aja. Jangan fikir apa nak jadi. Dan saya sentiasa ingat pesanan mentor saya, jadilah manusia yang boleh menerima dan diterima oleh orang lain. Satu tepukan untuk saya punya pemimpin, saya punya mentor. So, itu dulu perkongsian daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan mic kepada pasangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Anda masih jaga lagi ke? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tah chahau.
Waalaikum. Okey, pertama sekali Alawiyah dah kenalkan kami dan pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pasangan saya kerana dia yang ada entrepreneurship punya mindset dan juga experience. Saya tak pandai berniaga. Saya tak pandai berniaga dan saya adalah orang kampung. Okey. Dan yang kedua saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. Tepukan untuk anda. Dan tips pertama adalah ketahanan. Dan saya lihat anda boleh bertahan 4 jam dalam rally ini, sudah pasti anda boleh jadi diamond. Tepukan untuk anda semua. Dan yang kedua, apa yang saya belajar untuk berjaya dalam bisnes ni, kita kena ada mentor. Dan setiap benda yang kita nak buat, kita mesti ada mentor. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak and mentor Abdullah dan juga bonda Hajah Mariam. Dan seterusnya, kalau kita lihat gap di antara mentor dengan kita, selalunya pengalaman dan ilmu dia sangat jauh. Ada perbezaan gap. Contohnya founders Double Diamond Ayahanda Haji Abdullah dan juga Mariam, bonda Mariam, 30 tahun pengalaman dalam bisnes. Kita baru setahun jagung. Jadi kadang-kadang kita sukar untuk faham mesej yang disampaikan dan kita perlu ada seseorang yang menterjemahkan macam mana kita nak implement apa dia punya idea. Betul tak? Betul tak ni? Dan alhamdulillah saya ada founders Double Diamond Syarif Amin dan juga Mazliatul yang selalu pantau kami, bimbing kami sampai kami berjaya. Sebagaimana saya kata tadi, saya anak penoreh getah. Bila anak penoreh getah, keluarga 9 orang adik-beradik. Agak-agak kehidupan kami macam mana? Senang ke susah? Susah, betul tak? Tetapi dalam bisnes Amway, dari mana anda datang tak penting. Yang penting adalah mentor selalu sebut, Amway adalah untuk orang yang ada impian dan ada kemahuan, pasti capai kejayaan. Bila saya miskin, apa yang ada? 2 pilihan. Sama ada saya kekal jadi duduk kampung, jadi penoreh getah, ataupun saya pilih untuk belajar. Betul tak? Jadi, mana senang? Penoreh getah atau pergi belajar? Dan saya pun buat degree sebagai penilai valuers yang registered valuers dan juga master dalam bisnes admin. Saya berada dalam doktrin belajar rajin-rajin, dapat kerja bagus, kita hidup senang. Betul ke doktrin tu? Dalam realiti sebenarnya kita hanya hidup biasa-biasa sahaja. Walaupun background saya sebagai pengarah, tetapi sebenarnya hidup kita biasa-biasa saja. Dan mesej saya adalah, Amway bukan saja untuk orang yang ada education, berpendidikan, tetapi orang biasa pun boleh berjaya. Buktinya, diamond kami yang pertama iaitu diamond Apollo dan juga Biana, hanya SPM dia pun berjaya. Maksudnya Amway adalah untuk orang yang ada pelajaran dan juga orang yang tak ada pelajaran pun boleh berjaya dalam bisnes ni, kerana kita tidak perlu ada spesifik skill untuk berjaya dalam bisnes ni. Seterusnya, ini adalah bila belajar rajin-rajin, ini adalah jawatan saya sebagai pengarah eksekutif dulu dalam agensi kerajaan. Dan yang penting adalah apapun jawatan anda, memang kalau anda berjawatan, pasti anda boleh capai diamond. Dan kalau tak ada jawatan pun sebenarnya kita juga boleh jadi diamond. Agak-agak bila kita jadi pengarah, perlu tak kita buat bisnes Amway? Tak perlu, betul tak? Tetapi Amway adalah untuk orang yang tak perlu Amway pun dia boleh berjaya dalam bisnes Amway, dan orang yang perlu lagi-lagi boleh berjaya dalam bisnes ni. Saya suka dengan, kenapa saya tertarik dengan Amway? Saya suka dengan cash flow quadrant ni. Apa yang saya faham adalah, nak mudah faham,
kolom sebelah kiri yang tertera sekarang ni adalah kolom untuk orang miskin. Dan inilah majoriti kita berada di kolom yang sebelah kiri. Dan manakala kolom yang sebelah kanan ni, iaitu business owner dan investor, adalah kolom untuk orang kaya. Jadi saya selalu berfikir, saya berada di kolom sebelah kiri sebagai employee, walaupun pengarah hanya sebagai employee, tetapi bagaimana saya nak beralih daripada kolom sebelah kiri itu ke sebelah kanan. Dan untuk beralih ke kolom sebelah kanan itu bukan perkara yang mudah. Kita perlu ada duit, kita perlu ada kontak, kita perlu ada spesifik skill, kita perlu ada modal untuk pindah ke kolom sebelah kanan. Betul tak? Tetapi ada satu peluang. Amway, dengan Amway kita boleh pindah daripada kolom sebelah kiri kepada kolom yang sebelah kanan. Tepukan untuk Amway. Apa bukti dia? Ini actual gaji ya. 28 tahun saya bekerja. Gaji maksimum yang saya boleh dapat lebih kurang 19,000 sebulan selepas bekerja berkhidmat selama 28 tahun. Tetapi dalam Amway hanya 5 tahun kami boleh dapat pendapatan double daripada usaha saya selama 28 tahun dalam alam pekerjaan. Mana bagus? Bekerja atau Amway? Bekerja atau Amway? Tapi pastikan anda jangan berhenti besok nah. Dan ini adalah actual pendapatan. Tadi Alawiyah share sebagai business owner 5 kedai borong pakaian di Kenanga dan juga GM Kelang. Dan kalau anda tengok graf pendapatan mula buka kedai pada tahun 2011, kemuncak sebelum GST, pendapatan hampir setengah juta setahun. Tetapi dalam bisnes Amway untuk tempoh yang sama kita boleh dapat double daripada apa yang kami dapat daripada bisnes konvensional. Jadi anda nak bisnes konvensional ataupun Amway? Nak bisnes Amway ke konvensional? Oh, okey. Saya terbalik tanya. Dalam mindset saya sentiasa ada plan B. Sebab walaupun saya bekerja makan gaji, tetapi saya selalu memikirkan bahawa bila kita makan gaji, tak semestinya terang itu sampai ke petang. Tak semestinya tengah hari tak ada hujan. Betul tak? Jadi itu yang saya selalu bimbangkan. Dan pada tahun 2018 ini saya tak pernah cerita dengan siapa-siapa. Tetapi pada 2018 kontrak saya tidak disambung. Bila kontrak saya tak disambung, agak-agak saya jumpa siapa? Jumpa bos? Agak-agak jumpa siapa? Jumpa bos? Jumpa downline? Jumpa sideline? Tepukan untuk anda memang hebat. Saya jumpa dengan mentor dan pada waktu itu dia minta saya satu pen dan satu kertas. Dan dia tuliskan option pertama. Saya kata, oh ini tak boleh. Option kedua pun saya kata tak boleh buat. Dan dia bagi option ketiga. Dan saya pilih option yang ketiga tu. Dan hanya dalam tempoh setahun kami all out buat Amway, daripada FDD kami meningkat kepada Diamond. Dan perkara itu juga saya share kepada Biana dan juga Apollo, dan mereka juga meningkat daripada FDD ke Diamond. Tapi malangnya saya tak boleh share benda tu. Sebab dia adalah kerana apa yang dicatat itu dah hilang dah. Okey. So saya selalu mengatakan bahawa dalam bisnes ini, apa kata kita cuba? Apa kata kita cuba? Sebab belum cuba, belum tahu. Betul tak? Jadi dalam bisnes Amway ini yang paling penting, kalau kita baru,
apa kata kita cuba. Itulah yang kami lakukan. Apabila kami nampak peluang Amway ni, kami katakan bahawa apa kata kami cuba, dan alhamdulillah bila kami buat dan kami dah boleh naik ke pentas ni. Konsisten dan persisten. Apa yang kita perlu buat, kita mestilah sentiasa konsisten. Untuk berjaya, kita kena konsisten. Apa yang kita perlu buat adalah never give up. Orang yang give up tak akan berjaya, dan hanya orang yang berjaya, dia tidak akan give up. Dan tadi konsisten, Alaya dah cerita bagaimana kami punya pengorbanan untuk menuntut ilmu dan membina kawan-kawan kita daripada Sabah dan Sarawak dalam MCO dan sebagainya. Anda mungkin pelik tengok gambar ni. Pelik tak? Pelik tak? Ke biasa-biasa? Ini adalah parking di Amway HQ. Penuh tak? Selalu penuh kan? Tapi kalau anda tengok ni, parking Diamond kosong tak? Anda mungkin rasa ini biasa, tetapi bagi saya ini adalah sangat penting. Sebab apa? Sebab saya sebagai pengarah, sejak mula saya bekerja tahun 1997, saya dah ada dedicated parking di pejabat saya. Ada dedicated parking. Jadi bila saya buat bisnes Amway, saya rasa pusing cari parking, saya perlukan ada dedicated parking. Itu sebab bila saya nampak bahawa parking Diamond sentiasa kosong, saya kata saya mesti buat Diamond. Itu sebab dalam bisnes Amway, kita kadang-kadang tak perlu impian yang besar macam tu, tetapi hanya cukup sekadar impian sekecil ini bagi anda, tetapi bagi saya adalah satu perkara yang sangat besar. Dan kalau anda tengok sini, Diamond Lane sama juga. Saya sebagai pengarah, saya dah biasa dah dengan environment. Kalau masuk mesyuarat ke, masuk event ke, masuk dulu. Itu saya dah terbiasa. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, 10 tahun sebagai pengarah. Memang itu adalah normal. Jadi itu sebab bila saya tengok Diamond, dia ada special. Seating pun ada tanda untuk Diamond. Bagus tak? Jadi bagi anda yang dah buat bisnes Amway 2 tahun, 3 tahun, fight for Diamond. Bagi ada priority dalam kita punya bisnes. Jadi orang yang ada privilege. Dalam Amway kita berpeluang untuk jadi orang yang dapat privilege. Dan sebagai Diamond, anda akan diraikan. Tepukan untuk semua Diamond and above yang ada kat depan. Ini adalah pin kami mula Amway pada bulan Februari 2016, April. Saya tekan semua nak cepat. Okey. So kami meningkat dalam tempoh 2 tahun. Kami tunjuk ini bukan untuk riak dan takabur, tetapi dalam tempoh 2 tahun kami capai 8 pin daripada FDD kepada Founders Executive Diamond dalam tempoh 2 tahun. Ini adalah menjawab persoalan kadang-kadang orang kata Amway lambat, tetapi kami telah buktikan bahawa kalau kita betul-betul sungguh-sungguh buat bisnes ini, insya-Allah kita pasti akan capai kejayaan. Dengan modal RM60 kita boleh melancong. Dulu bila upline cakap buat bisnes Amway boleh melancong, saya tak rasa apa. Sebab apa? Saya dah biasa melancong. Sebelum Amway saya dah pergi lebih 20 bandar utama dalam dunia ni. Tetapi anda bayangkanlah pelancongan Amway. Kalau siapa yang belum melancong, mesej saya mudah saja. Sekali anda melancong bersama Amway, kita boleh melupakan semua pelancongan kita sebelum ni. Orang boleh pergi Langkawi, tetapi tak ramai yang boleh duduk Westin Hotel. Mungkin ada yang boleh duduk Westin Hotel, tapi tak ramai yang boleh ada dinner di tepi pool. Ini di Hokkaido. Mungkin ada orang boleh pergi Japan, tetapi tak ramai yang boleh anda tangkap gambar dengan managing director company.
Anda boleh pergi Dubai, tapi berapa ramai yang boleh peluk dolphin di Dubai? Anda boleh pergi Finland, tapi tak ramai orang boleh duduk dekat rumah igloo tu. Itu sebab dalam bisnes MBA, pelancongan dia sangat-sangat luar biasa. Ini kami di Finland, di Alaska. Dan kami pergi Alaska, kami bawa semua anak kami bersama-sama di Alaska. Bayangkanlah kita dapat melancong bersama dengan family di Alaska Cruise. Dan insya-Allah bulan Oktober ini kami akan pergi ke Santorini. Kenapa saya kata bahawa dalam pelancongan MBA kita boleh melupakan semua pelancongan kita sebelum ni? Pertama sekali sebab pelancongan MBA percuma. Yang kedua, pelancongan MBA, kami dulu pernah pergi melancong ke Istanbul. Kami terpaksa jual rumah untuk pergi ke Istanbul bawa family sebelum MBA. Rumah dia tak jauh, dekat Setiap Alam je. Kalau daripada rumah tu dekat Convention Center nampak. Kami terpaksa jual rumah untuk pergi melancong. Tetapi dengan bisnes MBA, bukan saja kita dapat pergi melancong, kita dapat pergi melancong VVIP dan kemudian kita dapat melancong dengan treatment yang luar biasa daripada MBA. Dan ini adalah kata-kata daripada founders Double Diamond, Shahrul Fahmi. Tepukan untuk founders Double Diamond, Shahrul Fahmi. Dia kata, fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik, insya-Allah yang datang pasti yang baik-baik. Dan seterusnya, saya selalu pegang apa yang mentor selalu pesan. Dia kata, cabaran adalah angin, kejayaan adalah layang-layang. Untuk berjaya, kena ada cabaran. Hadirnya angin yang kuat, maka lebih tinggi layang-layang. Siapa dekat sini yang buat bisnes MBA tak ada cabaran? Semua kita buat bisnes MBA ada cabaran. Tetapi apabila kita lihat cabaran itu seperti perkara yang memang itu adalah proses yang kita perlu lalui untuk berjaya. Cabaran dalam bisnes MBA adalah proses yang kita perlu lalui untuk kita berjaya. Jadi kita akan kuat dan kita terus terbang, dan insya-Allah bila kita terus buat, jadi kita buat, tak jadi kita terus buat, insya-Allah diamond pasti milik kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada saya sendiri. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Thank you very much once again and congratulations.